أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وذخرنا وقدوتنا وعظيمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah perkenan daripadanya diberikan ruang dan kesempatan kepada kita meneruskan pertemuan dan perbincangan kita. Mudah-mudahan pertemuan dan perbincangan kita ini termasuk dalam pertemuan yang dinaungi dengan rahmat, barakah serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita sambung di huraian sifat yang ke-11 muka surat 25. Berkata pengarang rahimahullah tabaraka wa taala, huraian sifat yang ke-11. Sama artinya pendengar. Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hati dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat sama', artinya pendengar. Itu satu sifat yang ada ia pada Allah Ta'ala. Dengan dialah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada ianya tidak tuli. Firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir, artinya ianya Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Dan makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama', artinya pendengar. Sama ada perkara itu suara atau lainnya, semuanya Allah Ta'ala nyata dengan sama' itu, ianya tidak tuli. Dan dalil atas ada sifat sama' dia tidak tuli itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sama' pada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia tuli. Dan jika ia tuli, nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit padanya yang jadi kekurangan ia dengan dia. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada yang menghilangkan. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Tentulah tidak ada. Dan jika ia menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan. Dan iaitu mustahil, kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pula lemah. Maka jika Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini, dan iaitu batil. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Maka kejaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar, ianya tidak tuli.
Itulah pengakuan yang sebenar yang muafaqah ia dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Ta'ala, innallaha sami'un basir. Al-Mujadalah ayat pertama. Artinya bahawa sungguh Allah Ta'ala yang mendengar lagi melihat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada sifat yang berikutnya, sifat yang ke-11, iaitu sifat sama'. Artinya Allah ini maha mendengar. Wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak, sering kita ulang ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tariki. Benda yang diberi pahala pada pelakunya dan diberi dosa atas yang meninggalkannya. Di atas tiap-tiap mukallaf, pada semua orang yang aqil baligh, bahawa mengetahui serta mengaku putus secara jazam di dalam hati dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat sama', artinya pendengar. Itu satu sifat yang ada ia pada Allah Ta'ala. Dengan dialah Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang ada ianya tidak tuli. Baik. Tuan-tuan rahmatullahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada sifat sama' pula. Sifat sama' adalah sifat yang kita terjemahkan dengan maha mendengar. Sifat sama' ni pun sebagaimana sifat-sifat yang terdahulu juga. Dia satu sifat yang ada persamaan pakaiannya pada makhluk. Pemakaian sifat sama' ini ada pada makhluk. Mana makhluk pun mendengar juga. Ada makhluk yang mendengar, dan malah ada makhluk yang pendengarannya itu melebihi daripada orang lain. Ada makhluk mendengar pendengarannya melebihi daripada orang lain. Contoh pada sebahagian binatang. Mereka boleh mendengar. Ada binatang-binatang yang boleh mendengar sehingga bunyi rintihan di dalam kubur. Malah manusia ini sendiri pun ada yang mendengar dengan telinganya sebagaimana biasa, dan ada yang boleh mendengar lebih pada itu. Bisikan hati pun boleh dengar lagi. Maknanya sifat sama' ni ada penggunaan dia pada makhluk. Tetapi sebagaimana sifat terdahulu juga, sebelum kita masuk berbahasa lebih panjang, kita kena banding beza dulu. Kita kena banding beza sifat sama' yang ada pada Allah Ta'ala dan sifat mendengar yang ada pada makhluk yang ada di atas muka bumi. Kita tengok banding beza dia. Baik. Sifat sama' yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah satu sifat sebagaimana terdahulu. Sifat yang azali ada pada zat Allah Ta'ala, dan sama'nya Allah itu mutlak. Sama'nya Allah itu mutlak. Adapun sama' mendengar bagi kita ini adalah satu sifat yang kita pinjam. Satu sifat yang kita pinjam dan kita sandarkan kepada anggota yang disebut sebagai telinga. Tanpa adanya telinga kita, maka sifat sama' ternafi daripada kita. Sebab kita ni hanya pinjam. Dan dia tidak mutlak. Dia hanya pinjam sikit, pinjam dengan kadar yang sedikit yang diletakkan kepada anggota yang namanya telinga. Ada telinga pun pekak banyak. Sebab rosak gegendang lah. Sebab mungkin berlaku gegaran dan sebagainya. Jadi banyak asbab. Telinga ada pun belum tentu lagi kita boleh dengar. Jadi kita ni hanya menumpang pada perkataan sama' tu, mendengar tu. Pada menggambarkan sifat yang diletakkan kepada telinga. Nak menggambarkan sifat tu saja. Bukanlah yang ada pada kita ini satu pendengaran yang mutlak. Beza dengan Allah. Allah ni sifat sama' ni ada satu sifat yang ada pada zat dia dan bersifat mutlak. Maksudnya dia tidak bergantung, dia tidak bersandar dengan mana-mana anggota pun, sebab Allah tidak ada anggota. Allah ni dia tidak ada anggota. Allah ini satu zat yang maha satu zat yang maha suci daripada tarkib, daripada susunan beberapa perkara. Allah maha suci daripada semua itu.
Tidak ada anggota pun yang layak disandarkan kepada Allah. Jadi bila sebut sama, dia satu sifat yang mutlak ada pada Allah Ta'ala. Beza dengan kita. Bila kita bezakan dua ini, manusia ni dengarnya dengan telinga dan hanya meminjam sifat sama, manakala Allah itu sifatnya mutlak, maka kekuatan pendengaran itu juga berbeza. Manusia, bagi kita manusia ni, kita hanya boleh mendengar pada perkara yang ada bunyi atau perkara yang ada suaranya. Kalau tak ada suara, tak ada bunyi, maka kita ni tak boleh dengar. Walaupun orang bercakap. Orang kumak kamik mulut, tapi suara tak keluar, tak boleh dengar dah kita. Sedangkan memang dia tengah bercakap tu. Apatah lagi kalau bisikan hati, jauh lah. Maknanya mulut dia popak-popek, tapi tak keluar suaranya. Pun kita tak boleh dengar dah. Kita tak boleh dengar. Ada suara, mungkin dalam kuantiti yang kecil kita panggil suara berbisik. Suara bisik. Ada suaranya tu, bukan tak ada bisik ni, ada suara dia. Itu pun kadang-kadang tak berapa dengar. Suara bisik kadang-kadang tak berapa dengar lah. Orang datang bisik telinga kita. Kita apa? Sekali lagi. Maknanya kita ni terlalu terbatas. Sebab kita bergantung kepada alat. Kita bergantung kepada anggota yang namanya telinga. Telinga ni pula ada organ-organ dia pula. Kalau organ kita itu adanya masalah, kegendang kita ke apa benda yang ada dalam telinga ni ada masalah pula. Ataupun mungkin telinga tak ada masalah, gegendang pun tak rasak, tapi mungkin tahi telinganya banyak sikit. Pun kita dah terbatas dah pendengaran. Terbatas. Sebab kita hanya meminjam perkataan itu bagi menggambarkan sifat ataupun perlakuan yang dilakukan oleh telinga. Kita hanya pinjam aja. Bukan satu sifat yang mutlak ada pada kita. Adapun bagi Allah dia mutlak. Bila dia mutlak, Allah mendengar segala-galanya yang pada nisbah dengar. Pada nisbah dengar. Kalau bukan nisbah dengar, maka tidak dengar. Sebab apa? Sebab dia bukan nisbah dengar. Macam mana pula nisbah dengar ni? Benda yang nisbah dilihat, benda yang nisbah dilihat, maka tak berlakulah dengar pada dia. Tapi kalau nisbah dengar, ada suara ke, tak ada suara ke, kalau nisbahnya adalah dengar. Contoh bisikan hati. Bisikan hati ada suara tak? Tak ada suara, kita sendiri pun tak dengar. Apa macam mana keadaan suara bisikan hati kita sendiri ni? Cuma bercakap dengan kita, itu panggil sebagai monolog dan sebagainya tu. Bisikan hati kita. Dia tak ada suara, tak ada zat suara yang keluar pun. Tapi dia nisbah dengar. Dia nisbah dengar. Bila nisbah dengar, maka semuanya didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang akan luput daripada pendengaran Allah pada perkara yang nisbah dengar. Kalau dia bukan nisbah dengar, kita kata Allah dengar tak kalau warna biru? Boleh kita kata gitu? Tak boleh, sebab warna biru tu nisbah tengok. Itu nak berbeza kan? Jadi bukan kata menafikan atau menunjukkan Allah ni lemah, ada juga benda dia tak dengar. Tak. Sebab dia bukan nisbah dengar, memang tak boleh didengar lah. Tapi kalau selagi mana nisbah dengar, sama ada bersuara ataupun tidak, maka Allah pasti mendengar. Kerana pendengaran yang mutlak. Sebab itulah kalau kita perasan nak tunjuk hebatnya Allah ni, kadang-kadang kita terlintas dalam hati nakkan sesuatu. Kita tak bercerita pun pada orang, tapi alih-alih dapat benda yang kita impi tu. Itu bukti Allah ni dia mendengar. Bukti kata Allah ni mendengar. Mana bisikan hati kita terlintas aja dalam hati. Rasa macam nak benda ni. Kadang-kadang benda nak makan, terlintas rasa nak makan benda tu lah. Kita tak ada bercakap pada orang, rasa terlintas aja, bukan kata sampai tahap mengidam dan sebagainya. Tak, terlintas rasa nak makan. Alih-alih datang jiran ni, ada masak lebih sikit bagi. Macam mana dia tahu aku nak makan benda ni? Itu mana nisbah bukti paling jelas sekali menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini Maha mendengar. Sebab itulah bila kata Allah ini Maha mendengar, tuan-tuan rahimahullah.
jangan kita kurang berbicara dengan dia. Jangan kita kurang berbicara. Bila dia nisbah dengar, rugilah kita. Allah ini maha mendengar. Bila kita tahu Allah maha mendengar, tapi kita kurang berbicara dengan dia, maka menjadi satu kerugianlah bagi kita. Bicara sentiasa dengan Allah. Dengan lidah kita bicara, dengan hati kita pun bicara dengan Allah. Kadang-kadang ada benda yang kita Subhanahu wa ta'ala yang tak terluah di lidah. Ada benda kita nak tapi tak terluah di lidah kita. Maka hati kita biar sentiasa berbisik dengan Allah. Biar sentiasa berbisik dengan Allah. Begitu juga dengan menyebut-nyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Kita tahu Allah maha mendengar, tapi kita kurang nak panggil nama dia. Kita kurang nak panggil nama dia, atau kita sebut sebagai berzikir, maka kita jadi rugi. Kita jadi rugi. Kita tahu dia mendengar dan pendengarannya mutlak dan dia boleh menyempurnakan segala-galanya, kita kurang panggil nama dia. Jadi satu kerugian. Maka perbanyakkan. Pada lidah kita pun kita sebut. Kalau tak mampu pada lidah, atau mungkin pada tempat-tempat sambil bawa kereta ke apa benda ke, sambil-sambil tengok TV, mana hati kita tu biarlah sentiasa menyebut Allah. Sebut Allah, Allah, Allah. Nak zikir pakai kalimah subhanallah ke, alhamdulillah ke, ataupun nak sebut dengan Allah, Allah semata-mata ke, tidak ada masalah. Yang penting kita kena banyak berzikir, sebab kita tahu dia maha mendengar. Bila dengar, sebut, panggil, seru. Kita panggil apa? Munajat kepada dia. Jangan pernah putus dalam setiap hari kita. Jangan setiap hari. Dan gitu juga, jangan segan silu untuk minta. Jangan segan silu untuk minta dengan Allah. Kita ni pesen manusia ni, kita kadang banyak meminta dengan makhluk, tetapi malu nak minta dengan Allah. Pelik benar. Dia jadi macam pelik. Satu kepelikan. Sebab kita tahu makhluk ini terbatas dan Allah makhluk ni tidak mampu menyempurnakan segala hajat kita. Tapi kita asyik duk minta dengan makhluk. Dengan Allah kurang benar kita nak minta. Mintalah dengan Allah. 1001 permintaan kita yang ada dalam jiwa kita, minta dengan Allah. Dengan Allah ni, kata guru kami, kalau kita minta sikit rugi. Sebab khazanah pada dia. Khazanah langit bumi ni ada pada Allah Ta'ala. Dia yang memegang kunci khazanahnya. Dia nak beri apa pun tak ada siapa. La mani'a lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta. Tak ada orang boleh tegah benda dia nak beri, tak ada orang boleh beri benda dia tegah. Maka minta banyak-banyak. Minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu sering saya sebut, bila kita demam, kita sakit contoh, tak salah kita berubat, malah wajib kita kena berubat. Tapi dalam berubat tu berapa kali kita minta dengan Allah? Kita minta dah dengan Allah. Nak makan Panadol, baguslah usaha kita makan Panadol kita, sebab kita berada pada maqam sabab, maqam ikhtiar. Kita mesti kena wajib berusaha. Tak boleh kita terus pasrah, serah diri, tak tahu. Kita kena berusaha. Tapi dalam berusaha tu, minta tak dengan dia. Nak makan Panadol tu, minta tak, ya Allah, ni ikhtiar aku. Mudah-mudahan atas sebab Panadol ini, kebahlah demam yang aku tanggung ni. Minta tak? Kadang-kadang bismillah pun tak baca makan ubat. Itu keadaan kita. Menunjukkan bahawasanya kita ni tidak mengaplikasikan sifat samaknya Allah ini dalam kehidupan kita. Secara tindak tanduk. Secara keyakinan memang kita yakin Allah Maha mendengar. Tapi secara tindak tanduk kita tu. Jadi, lepas tu kita lihat, Allah ini pendengarannya mutlak. Tidak ada yang membatasi pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia satu sifat yang ada pada zat. Bukan satu gambaran atau satu perlakuan yang diletakkan pada anggota tertentu. Maka mintalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena sentiasa minta. Minta dan minta dan minta. Itu banding beza
antara sama' Allah dengan sifat mendengar yang ada pada makhluk. Sebab itu kita sandarkan kepada Allah dalam terjemahan orang Melayu ni, kita gunakan istilah maha mendengar. Maha ni sehabis tinggi dah. Mana kalau guru silat tu, maha guru ni tak ada dah atas pada dia je. Dia paling atas sekali dah, maha. Mana sehabis dah. Jadi maha mendengar, tidak ada lagi yang boleh menapis antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar segala-galanya. Maka mintalah dengan Allah. Dan Allah guna dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Allah tak kata wa huwas sami'ul basir. Allah tak guna sirah isim fa'il, tapi Allah gunakan sirah mubalaghah dalam menggambarkan sifat dia. As-sami' maha mendengar, menghabisi segala bentuk pendengaran. Maknanya sirah mubalaghah. Kalau sami' pendengar, kita sami'. Kita ni sami' orang yang mendengar. Tapi Allah dia sami'. Dia kat belakang. Beza. Mana kalau sami', sekarang ni kita ni tengah sami' lah ni, mendengar. Kita ni pendengar. Tapi kalau sami', dia mendengar segala-galanya, sama ada ketika kita bercakap atau tidak bercakap. Tetapi selagi nisbah dengar, maka semuanya didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple. Kita pegang situ sifat sama' ni. Baik. Artinya ianya ta'ala, Allah ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Dan makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama. Ni ayat saya tadi ni. Mana nyata segala perkara yang ada dengan sama. Maksudnya nyata bagi Allah, Allah dengar satu-satu perkara yang pada nisbah dengar. Kalau nisbah lihat memang dia tak dengar lah. Sebab benda bukan untuk didengar, dia untuk dilihat. Lepas tu saya bawa contoh tadi, boleh tak dengar warna biru? Memang tak boleh lah biru ni, sebab dia nisbah lihat. Dia bukan nisbah dengar. Jadi selagi mana nisbah dengar, mana dengan sama, pasti tidak akan ada satu pun yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan nyata. Nyata ni seolah-olah kalau kita gambarkan sebagaimana kita tengah dengar bercakap sekarang ni, bisikan hati pun Allah boleh dengar macam tu juga. Nak bagi faham lah. Bagi faham. Maknanya memang jelas sungguh. Hatta bisikan hati pun Allah bukan dengar sipi-sipi tak. Allah memang dengar sungguh. Allah memang jelas sungguh setiap bisikan hati yang ada dalam hati kita. Dia bisikan hati ni kadang kita sendiri pun tak jelas dengan bisikan hati kita. Kita sendiri punya hati pun tak jelas dengan bisikan hati. Allah lebih jelas daripada kita punya apa ni dalam mendengar bisikan hati kita. Itu dia kata kat sini tu. Mana perkara yang ada dengan sama. Mana pada perkara yang nisbah dengar. Kalau bukan nisbah dengar, tak payah cerita. Dia bukan dalam bab tajuk sama. Dia dalam bab tajuk lain. Jangan dia kadang-kadang ada juga orang lawyer tak berapa lawyer ni. Kalau lawyer masuk mahkamah senang boleh buat duit. Jadi lawyer tak berapa lawyer ni, dia tanya balik, Allah ni boleh dengar tak warna coklat? Dia tanya kita. Kita kata mana boleh dengar? Alamak Allah kalau gitu. Ada benda juga Allah tak dengar. Kita jawab macam mana? Sebab tu kena faham. Kerana dengar ni pada benda yang nisbah dengar. Benda yang bukan nisbah dengar nak dengar macam mana? Bukan menunjukkan kelemahannya Allah. Tapi benda tu bukan nisbah untuk didengar. Bukan perkara yang untuk didengar, maka tidak akan berlakulah pendengaran. Tapi dia tak menafikan sifat sama yang ada pada Allah Ta'ala. Kena faham macam tu. Sama ada perkara itu, tadi nisbah dengar tu macam mana? Sama ada perkara itu suara atau lainnya. Bisikan lah. Lainnya ni makna bisikan lah. Bisikan lidah atau bisikan hati kita ke, atau sebagainya. Atau kita kata bunyi apa, kalau urat apa ni, bulu roma kita ni bersentuh satu sama lain, kalau ada bunyi yang keluar pun tetap masih lagi didengari oleh Allah Ta'ala. Kita je yang tak dengarnya. Sebab tadi, sebab kita ni terbatas pada benda yang ada bunyi. Benda yang ada bunyi. Sebab tu kadang-kadang kalau kita telinga kita ni, kalau apa nama ni waktu malam, cuba berhati waktu malam. Kita keluar depan rumah kita pukul 12 ke 1 pagi. Duduk bawah pokok. Cuba kita
kita beri fokus kepada telinga, kita boleh dengar bunyi daun tu gugur, sing 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 dia tu. Tapi kalau waktu biasa dengar tak? Ini tak dengar. Kan? Maknanya kita ni mana terlalu kecil sangat nisbah pendengaran yang ada pada kita ni. Mana kalau nak dengar bunyi daun tu memang ada, sebab dia geseran dengan udara tu. Dari segi sains pun dia ada geseran dia. Kerana benda tu ada nisbah dengar. So berarti waktu malam mesti kita boleh dengar. Deruan angin kita boleh dengar. Tapi kalau waktu biasa-biasa boleh dengar tak? Tak boleh dengar sebab kita terbatas. Jadi kalau kita dah mendengar satu benda yang kedua kita tak dengar dah. Benda yang kedua kita tak dengar dah. Kalau saya ni tengah bercakap contoh, saya sedang mendengar suara saya sendiri. Kalau tiba-tiba ada orang bercakap juga, benda tu bunyilah ngongang-ngongeng, tapi saya tak jelas dah apa yang dia cakap sebab saya sendiri tengah bercakap. Kita terlalu terbatas. Tapi bagi Allah dia tidak ada batas. Sebanyak mana pun bisikan, sebanyak mana pun suara yang ada atas dunia ni, tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia bukan mendengar dengan telinga. Semuanya Allah Ta'ala nyata dengan sama' itu, ianya tidak tuli. Semua jelas bagi Allah. Semua jelas. Sebab itu bila kata semua jelas juga, cara perlu kita ambil ingat. Mana bisikan hati kita elokkan pada perkara-perkara yang tidak elok. Bisikan hati. Dia kita ni dari segi perbuatan memang kita tak buat minta jauh lah dengan benda-benda tak elok ni. Tapi kadang-kadang dalam bisikan hati ni datangnya was-was syaitan dan sebagainya, banyak bisikan buruk dalam hati kita kadang-kadang. Lidah tak menyumpah, tapi hati menyumpah lama dah. Maka bila kita tahu Allah ni pendengarannya mutlak, mana hati kita pun kita kena bersihkan daripada bisikan-bisikan yang buruk. Dia banyak kadang-kadang bisikan buruk, bukan kadang lah. Memang dalam hati kita ni banyak sebenarnya bisikan yang buruk ni. Cuma orang tak tahu. Kalau Allah bagi dengar lah apa yang ada dalam hati kita ni, tak keluar rumah kita, malu dengan orang. Sebab hati kita ni banyak benda yang buruk sebenarnya yang ada dalam hati kita ni. Bak dengki dengan orang, bak apa nama ni, caci maki orang, bak benda-benda syahwat, benda-benda nafsu, banyak dalam hati kita ni kalau nak dibilang dan dihitung. Jadi bila kita tahu Allah ni sama, maka hati kita juga kita kena jaga. Jangan biarkan bisikan-bisikan buruk datang dalam jiwa kita. Benda ni akan sentiasa datang sebab dia was-was syaitan. Dia memang akan bisik benda buruk, tapi kita kena benteng, tolak. Dengan cara bagaimana nak tolak? Sebut Allah dalam hati kita sentiasa. Sebut Allah dalam hati kita sentiasa. Dan kita duduk dekat mana pun, hati kita jangan sunyi daripada menyebut Allah. Nak sebut nama dia yang mana, silakan, tak ada masalah. Sebut nama dia mana tak ada masalah, apa-apa nama pun. Tapi jangan biarkan hati kita ini sunyi daripada menyebut Allah. Sebab itu ada setengah-setengah teori psikologi tu yang ditolak oleh para ulama. Dia bila ada masalah kan dia suruh kosongkan diri tu, jangan fikir apa-apa. Sebenarnya salah. Bila kita kosongkan diri kita sepenuhnya tanpa memikirkan apa-apa, bagaimana hubungan kita dengan Allah pada ketika itu? Dia kosong tu maksudnya kita buang semua masalah yang ada tu. Yang ada yang bermain dalam jiwa kita adalah kalimah-kalimah Allah, adalah asma-asma Allah yang mengalir. Itu yang betulnya. Kita dengan Allah ni tak boleh putus. Satu saat je hati kita ni lalai daripada Allah, kita dah lari jauh dah daripada Allah. Kita kena sentiasa ingat, nak sebut dalam hati kita nama Allah. Ini cara kita nak tolak benda-benda buruk yang datang dalam diri kita. Kalau kita kurang sebut Allah dalam diri, maka banyaklah benda buruk yang akan datang dalam jiwa kita. Baik. Dan dalil atas ada sifat sama' tidak tuli itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sama' pada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia tuli. Dan jika ia tuli, nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit padanya yang jadi kekurangan ia dengan dia. Dalil dia mudah ya. Dia kata kalaulah Allah ini tak mendengar,
maka Allah itu tuli ataupun pekak. Tuli atau pekak ni penyakit. Tuli ataupun pekak ni dia penyakit. Jadi kalaulah Allah itu tuli atau pekak, maka Allah ni ada penyakit. Bila ada penyakit, maka dia perlu kepada yang memperbaikkan dia. Mana kena ada doktor yang merawat dia. Berlaku tak benda ni? Tak berlaku. Mana hukum akal kita telah menolak awal lagi. Ataupun dalil yang lebih mudah daripada itu, yang kita boleh ambil adalah kita berdoa tu. Kalau Allah ini tidak mendengar, buat apa kita berdoa? Sabar hari, sabar masa dalam Islam ni, mana kalau kita tengok dalam pengajian adab, dalam pengajian tasawuf ni, start pada bangun tidur sampai tidur balik dipenuhi dengan doa je. Celik mata doa, turun dari katil doa, nak masuk tandas doa, mandi doa, keluar tandas doa. Sarung pakaian doa, tengok cermin doa, nak sikat rambut doa, nak berdiri sembahyang doa, lepas sembahyang doa, nak makan doa, lepas makan doa, nak tidur doa, lepas tidur. Semua penuh dengan doa. Kalau Allah itu tidak mendengar, buat apa kita berdoa? Sebab Allah tak dengar. Kalau tak dengar, ada faedah tak kita berdoa? Tak ada faedah langsung. Kita bukan main. Imam Mekah sampai menangis, keluar air mata. Doa. Rupanya Tuhan tak dengar. Tak kena ya gitu. Ini dalil mudah lah. Mana dalil untuk orang awam. Yang kita tak perlu nak bahaskan dia secara panjang. Jadi kalau Allah itu tidak ada sifat sama, maka dia maka dia adalah pekak ataupun tuli. Bila dia tuli, buat apa kita berdoa? Sama kalau kita ada kawan-kawan kita yang memang tak dengar. Kalau bercakap dengan dia pun dia tak tahu apa benda. Ada faedah tak kita bercakap dengan dia? Tak ada faedah, baik kita tulis suruh dia baca. Confirm dia faham. Ataupun kita bagi isyarat-isyarat tertentu. Jadi kalau Allah itu tidak mendengar, maka lebih baik kita berdoa secara isyarat je. Tapi tak, kita berdoa. Malah kalau kita tengok Nabi SAW dalam berdoa, ada pelbagai kaedah. Ada ketikanya dalam perang Nabi berdoa dengan penuh kesungguhan, sehingga Nabi angkat tangan menampakkan ketiak, sehingga Nabi mengeluarkan suara merintih. Ada ketikanya Nabi berdoa dalam keadaan yang sunyi. Ada macam-macam doa yang ada pada Nabi. Dan kita sendiri pun sama. Ada doa yang kita baca kuat, ada doa yang kita baca ringan, ada doa kadang-kadang membawa kepada tangisan, rintihan. Ada kadang-kadang dalam doa kita itu mengakui segala kesilapan. Dalam doa kita tadi ada pula pergantungan kita, khauf dan rajak kita nyatakan dalam doa. Kalaulah Allah tak dengar, tak ada faedah lah benda tu. Itu dalil yang paling mudah sekali untuk kita pegang. Maknanya Allah ni dia adalah mendengar. Sifat mendengarnya adalah mutlak. Lantaran itu kita sentiasa mengungkapkan doa, sebab kita tahu dia mendengar doa tersebut. Itu dalil mudah. Baik. Jadi kalau kita kembali kepada dalil dalam kitab kita ni, kalau Allah itu pekak, Allah itu tuli, maka pekak dan tuli ini adalah penyakit. Bila penyakit ada pada Allah, berlaku dua. Satu, dia memerlukan kepada yang merawat. Bila dia memerlukan kepada yang merawat, confirm dia tak layak jadi Tuhan. Sebab ada yang lebih berkuasa dari dia. Maka yang merawat dia itulah yang layak jadi Tuhan. Kalau yang merawat dia jadi Tuhan, maka yang merawat dia tadi tu pula pasti perlu kepada yang merawat dia juga. Dia balik pada cerita macam Dur Tasalsul dulu. Dia duduk pusing situ tak habis jalan cerita. Sama ada berlaku daur atau berlaku tasalsul. Kalau kita bawa dalil dengan cara gitu, maknanya Allah ni pekak, maka ada yang merawat. Yang merawat dia tadi pula sudah pastinya pekak, sebab tidak ada yang menghabisi mutlak ni. Tidak ada yang menghabiskan mutlak pendengaran, maka akan sambung. Okey, baik. Itu satu bab. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada yang menghilangkan. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Ini bukan soalan, tapi persoalan yang confirm kita dah tahu jawapan. Jawabnya tidak ada. Jawapannya tidak ada yang boleh mengubati penyakit itu. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan segala-galanya. Allah menciptakan segala-galanya. Jadi kalau Allah menciptakan segala-galanya, maka dia juga menciptakan orang yang untuk merawat diri dia sendiri. Takkan pelik tu. Dia dah jadi berpusing-pusing nanti jalan cerita dia.
Tentulah tidak ada. Dan jika ia menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, penyakit itu hilang sendiri, maka jadilah penyakit itu lebih kuat. Allah dia hilangkan sendiri penyakit itu daripada diri dia. Maka penyakit itu menunjukkan penyakit itu lebih kuat daripada Allah. Kenapa? Sebab sebelum Allah hilangkan, penyakit itu dah hinggap dulu. Mana penyakit itu lagi power. Jadi kalau penyakit itu lagi power, penyakit itu lagi layak jadi Tuhan. Penyakit itu lagi layak lagi Tuhan. Maka boleh tak kita terima akal dengan perkara ini? Maka akal kita tak boleh terima. Ini panggil hujah akal ataupun dalil akal. Sebab itu penama ni saya sebutkan beberapa kali, dalil akal ini penting untuk kita memahami situasinya. Kalau kita hanya melihat wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar, maha melihat, kita tak nampak situasi perbahasan dia. Sebab itu kita perlu pada akal. Jadi bila kita bawa contoh gini, boleh terima tak? Tak boleh. Bawa contoh gini, boleh terima? Tak boleh. Itu dipanggil dalil akal. Sebab itu pentingnya kita memahami dalil akal dengan landasan yang betul. Bukan dengan akal yang ada pada kita semata-mata tanpa landasan ilmu. Kerana hujah akal, dalil akal kita guna pakai, tapi ada landasan dia. Bukan 100% kita ambil kepada logik akal. Sebab kalau 100% ambil pada logik akal, dia akan bersabit dengan nafsu pula nanti. Jadi ada landasan dia. Jadi kita melihat dia dalam konteks logik akal yang dilandaskan dengan batasan syariat. Maka kita nampaklah kelemahan, kepincangan kalau tidak ada sifat itu. Wallahu a'lam. Tuan ruang pada azan sekejap. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, sambung lagi. Jadi dalil akal dia, kita boleh ambil logik je. Ya, kalau Allah itu ada sifat peka, ada sifat tuli, maknanya ternafi sifat sama yang ada pada Allah, maka itu satu penyakit. Bila dia jadi penyakit, maka dia ada dua kemungkinan. Satu, kalau dia memerlukan kepada yang menghilangkan, maka yang menghilangkan itu lebih berkuasa. Kalau dia hilang dengan sendiri, maka penyakit itu pula lebih berkuasa. Maka bila dua-dua akan akan menyebabkan, akan menunjukkan bahawasanya Allah itu ada kelemahan dia. Bila Allah ada kelemahan, maka itu adalah mustahil. Perkara mustahil. Kenapa berlaku mustahil tu? Kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pula lemah. Mustahil lah Allah lemah. Maka jika Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Kalau Allah tu lemah, ada sifat pekak, maka apa pun kita minta, satu apa pun kita tak dapat. Tapi hakikatnya banyak benda yang kita dapat atas dunia ni walaupun tanpa diminta, menunjukkan atas kata sifat mutlak pendengaran dia tadi. Hak kita minta betul-betul, kita berdoa, ya Allah aku nak begian-begian, satu hal. Hak terlintas dalam hati pun boleh dapat lagi, menunjukkan bahawasanya memang sabit sifat sama ini pada Allah Ta'ala. Kalau kita nafi juga, maka kita ni termasuk dalam orang yang menafikan secara jahil yang terang-terang lah. Sebab benda boleh dilihat, benda boleh difikir dengan mata. Apa pun kita minta, pasti akan dapat kita kecapi dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau Allah lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini, dan iaitu batil. Benda tu batal, benda tu salah, benda tu mengarut. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kita ada, dan apa yang kita nikmati pun kita boleh lihat satu persatu. Itu makna musyahadah. Kita boleh lihat dengan mata kepala kita, kita boleh kecapi satu persatu. Apa yang kita minta dengan Allah datang lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu, datang bertemu dengan kita. Dan kita boleh nikmatinya. Malah bukan setakat kita minta, lebih daripada kita minta pun Allah bagi lagi pada kita. Itu sabit mana? Kalau kita sandarkan sifat samak ni dengan sifat pemurah nak pula. Kita kait dua tu, mana lebih nak pula. Kita minta satu dua benda, Allah bagi sampai 3-14 benda nak pula pada kita. Tu. Jadi semua ni kita boleh lihat secara musyahadah, secara dengan mata kepala kita, kita boleh tengok sendiri. Satu demi satu permohonan kita diterima Allah. Maka kejaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar, ianya yakni Allah itu tidak tuli. Jadi jelaslah. Bila kita boleh lihat, kita boleh memahami akan dalil akli tadi, maka jelaslah bagi kita bahawasanya Allah itu maha mendengar, sama sekali tidak boleh disandarkan dengan sifat pekak, sama sekali tidak boleh disandarkan dengan sifat tuli. Dia dengar dengan sejelas-jelas pendengaran. So bila dah faham, dah jelas, tanam. Isbat terus dalam hati kita, tanam terus dalam hati kita bahawasanya Allah ini maha mendengar atas segala apa yang ada pada kita. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah ia dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya Ta'ala, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un, maha mendengar, basirun, lagi maha melihat. Jelaslah. Barulah kita boleh pegang pada ayat Quran tu. Jadi kalau kita pegang pada innallaha sami'un basir semata-mata, kita tak nampak isu dia, kita tak nampak situasi dia, kita tak boleh nak memahami secara putus, secara tuntas dalam hati kita apa benda yang aku nak pegang. Bila datang andaian ayat itu, andaian ini, kita mula salah abah. Kita mula pusing sana pusing sini. Sebab apa? Sebab tidak ada kefahaman yang jelas. Jadi nak kefahaman yang jelas ini,
kita tak boleh lari daripada kefahaman dalil akli. Tetapi sebagaimana saya sebutkan tadi, dalil akli itu mesti dibataskan dengan batasan syariat, bukan sepenuhnya disandarkan kepada akal. Jadi bila kita dah boleh faham situ, baru kita boleh ambil dalil ni, pegang innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah sifat sama tu bagi kita. Wallahu a'lam bissawab.